Pengenalan, Tasik Biru merupakan sebuah tempat tarikan pelancongan yang terletak di Bau, Sarawak. Merupakan sebuah tasik buatan yang terbentuk hasil daripada aktiviti pelombongan emas yang dijalankan sejak abad ke-19 oleh pelombong tempatan dan juga syarikat asing, khususnya semasa era pemerintahan Brooke setelah aktiviti pelombongan dihentikan pada awal tahun 1990-an atas faktor keselamatan dan kemerosotan sumber. Kawasan tersebut telah berubah menjadi sebuah tasik yang menarik perhatian masyarakat setempat serta pelancong luar negara kerana keunikan, warnanya yang kebiruan dan landscape semula jadi yang menawan. Seterusnya ialah latar belakang kajian. Bau terkenal dengan sejarah pelombongan emas sejak zaman penjajahan British. Komuniti Bidayuh turut terlibat dalam aktiviti pelombongan tersebut. Penutupan lombong berlaku akibat kemalan dan faktor ekonomi. Kawasan ini berubah fungsi kerana destinasi rekreasi dan pelancongan. Tasik Biru kini menarik pelancong tempatan dan antarabangsa. Ianya berperanan dalam menjana ekonomi komuniti setempat, khususnya Bidayuh. Masih juga wujud cabaran dari segi kelestarian, prasarana dan penglibatan komuniti. Saya, Farah Syamil Wahida Rahim, nombor metrik 104118, akan membentangkan objektif kajian. Terdapat 3 objektif bagi kajian ini dijalankan, iaitu yang pertama, mengenal pasti cabaran dalam usaha memastikan Tasik Biru menjadi ruang pelancongan komuniti yang mampan dan inklusif. Kedua, menganalisis peranan Tasik Biru sebagai lokasi warisan tempatan. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti peluang-peluang Tasik Biru sebagai tapak pelancongan dan warisan semula jadi. Seterusnya, metodologi kajian. Kaedah kolektif yang digunakan oleh kami adalah temu bual dan pemerhatian. Temu bual, kami meneliti pemeliharaan dan pemuliharaan tapak warisan di Tasik Biru, daerah Bau, Sarawak, dan kami telah menemu bual seramai 5 orang. Pemerhatian, kami memerhati kawasan sekitar Tasik dan warna Tasik Biru kehijauan terlihat indah. Terdapat beberapa ikan yang berenang di Tasik dan terdapat beberapa kedai makan di situ. Seterusnya, metodologi kajian yang kedua, menemu bual. Usaha pemeliharaan. Di sini terdapat beberapa peraturan, iaitu yang pertama, larangan merokok, larangan membuang sampah, dan tiada penggunaan plastik dan straw. Perubahan jumlah pelancong. Jumlah naik turun dan menaik pada cuti umum dan hujung minggu. Terdapat juga pelancong dari luar negara, terutamanya Jepun, Korea, dan Amerika. Inisiatif mempromosikan secara global pembangunan infrastruktur seperti pusat beli belah, hotel, tempat rekreasi, dan apartmen. Pelancaran rasmi dan diiktiraf sebagai Tasik Biru Resort City oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, dan terdapat sumber informan mengatakan bahawa terdapat beberapa usaha pemeliharaan pada perancangan masa depan dalam inisiatif promosi ke arah global secara meluas. Nama saya Elisatina Binus, nomor metrik 103991. Hari ini saya akan membentangkan tentang dapatan kajian. Dapatan kajian melalui temu bual, kami mendapati bahawa pandangan pembangunan Tasik Biru ke arah yang positif, serta lokasi yang sesuai, cantik dan menarik. Menurut informan 2 hingga 5 mengatakan tentang pandangan pembangunan Tasik Biru dari segi kelebihan, harga tiket dan juga aktiviti. Antara kelebihan Tasik Biru menurut informan ialah menceritakan banyak sejarah, seterusnya dapat menikmati keindahan alam, semula jadi dan sesuai untuk beriadah. Selain itu, terdapat warna Tasik yang menarik dan cantik, yaitu biru kehijauan, serta dapat menaiki puncak di Tasik Biru untuk melihat pemandangan yang indah. Harga tiket juga terbahagi kepada 2, yaitu dewasa
yang berjumlah Rp10, manakala untuk anak-anak berjumlah Rp5. Harga tiket yang ditawarkan sangat berbaloi dan turut diberikan air tin yang percuma. Akhir sekali, activity. Terdapat beberapa activity yang dapat dilakukan di Tasik Biru Bau ini, antaranya ialah boat ride, paddle boat, floating bridge, dan memberi makan kepada ikan di Tasik. Seterusnya, bahagian cadangan penyelesaian atau penambahbaikan. Yang pertama, meningkatkan infrastruktur dan kemudahan awam seperti memperbanyakkan lagi tempat letak kenderaan dan menyediakan ruang rehat yang mempunyai pendingin hawa. Cadangan seterusnya dari segi keselamatan, iaitu memastikan pemandu bot mempunyai pengalaman dan lesen, serta menyediakan safety lifeguard bagi setiap aktiviti yang melibatkan di Tasik Biru. Selain itu, cadangan penyelesaian dan penambahbaikan yang ketiga adalah promosi dan pemasaran pelancongan. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat meningkatkan strategi pemasaran digital termasuk penggunaan media sosial, laman web rasmi dan kolaborasi dengan ejen pelancongan. Sebagai contoh, kita dapat menganjurkan festival tahunan atau acara kebudayaan untuk menarik minat pelancong dari luar negara dan penduduk tempatan di luar dan di dalam negeri. Oleh itu, kita dapat membangunkan naratif yang unik tentang sejarah dan budaya Tasik Biru Bau di Sarawak. Contohnya, kisah lumbung emas dan warisan tempatan. Akhir sekali, yang keempat adalah peningkatan infrastruktur pelancongan. Cadangan utama ialah kami mendapati bahawa cadangan utama ialah menambah baik infrastruktur asas seperti jalan masuk tempat letak kenderaan dan laluan pejalan kaki. Kemudahan ini amatlah penting bagi memastikan keselesaan kepada pengunjung dan keselamatan pengguna, terutamanya warga emas dan orang kurang upaya. Selain itu, cadangan penyelesaian dan penambahbaikan yang ketiga adalah promosi dan pemasaran pelancongan. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat meningkatkan strategi pemasaran digital termasuk penggunaan media sosial, laman web rasmi dan kolaborasi dengan ejen pelancongan. Sebagai contoh, kita dapat menganjurkan festival tahunan atau acara kebudayaan untuk menarik minat pelancong dari luar negara dan penduduk tempatan di luar dan di dalam negeri. Oleh itu, kita dapat membangunkan naratif yang unik tentang sejarah dan budaya Tasik Biru Bau di Sarawak. Contohnya, kisah lumbung emas dan warisan tempatan. Akhir sekali, yang keempat adalah peningkatan infrastruktur pelancongan. Cadangan utama ialah kami mendapati bahawa cadangan utama ialah menambah baik infrastruktur asas seperti jalan masuk tempat letak kenderaan dan laluan pejalan kaki. Kemudahan ini amatlah penting bagi memastikan keselesaan kepada pengunjung dan keselamatan pengguna, terutamanya warga emas dan orang kurang upaya.